Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahul khair, selamat pagi. Kita bertemu dalam pertemuan pembacaan hadis daripada kitab Jami' dan Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala pada siri yang ke-43 pada pagi ini. InsyaAllah kita akan membaca beberapa hadis yang sempat sepanjang pertemuan ini sehinggalah lebih kurang jam 6 pagi. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak pengajaran dan juga hadis yang kita dapat dengar daripada apa yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ahlan Haifa, kemudian Ira, Khairul dan juga Ayu Hafiz, Fatimah Az-Zahra, Wan Farida, Fatimah Samsuddin, Fatimah S, Amura Mailaini dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan dengan perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih banyak-banyak terima kasih kepada semua yang memberikan gift dan lain-lain. Kita dah tiba pada bab yang ke-162 daripada tajuk berkenaan tentang solat. Pada muka surat 162, Imam Nawawi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan karahiyatis sadal, makruhnya sadal sewaktu solat. As-sadal fi solah. Maka apakah maksud sadal? Sadal bermaksud melabuhkan pakaian pada waktu itu lebih daripada had dan keperluan. Melabuhkan pakaian. Maka sebab itu kalaulah kita lihat pada Sahara, maka dalam kitab Majma'ul Bihar, maka apakah itu as-sadal? Ayyaltahifa bi thawbihi wa yudkhilu yadayhi min dakhil. Maka contohnya pada waktu itu pakaian yang disarung, dan pada waktu itu tangan tidak dimasukkan ke dalam tempat tangan, bahkan pada waktu itu tangan dimasukkan tangan diletakkan di dalam, lalu bahagian tangan pada waktu itu tergantung-gantung begitu sahaja. Maka ada yang memberi pandangan itu adalah sadal. Bahagian tangan dilabuhkan tanpa digunakan tanpa sebarang sebab. Maka itu adalah pandangan. Ada juga yang mengatakan pada Arafah, apakah as-sadal? Arafah menyebut as-sadal ay yada'a ath-thawba 'ala ar-ra'si wa yurkhihi 'ala janibih. Pada waktu itu memakai sesuatu kain pada atas kepala dan kemudian bahagian tepinya dilabuhkan begitu sahaja. Bahagian tepi kain tadi dijatuhkan begitu sahaja tanpa pada waktu itu diletakkan ataupun dililitkan pada bahagian depan badan. Begitu juga pandangan yang ketiga, ada yang memberi maksud sadal dengan maksud isbal, melabuhkan kain ataupun melabuhkan seluar lebih daripada keperluan hingga menyentuh tanah. Maka sadal pada waktu itu memberi maksud melabuhkan
pakaian pada waktu itu berbeza daripada sepatutnya cara pakaian tersebut. Sama ada bahagian tangan, maka tak dimasukkan tangan tapi dibiarkan begitu sahaja. Ataupun kain yang diletakkan pada kepala dan dijatuhkan pada sisi tanpa dijatuhkan pada bahagian depan badan seperti sepatut dan kebiasaannya pada zaman tersebut oleh orang Arab. Ataupun bahagian seluar terlalu panjang dan berlebihan hingga menyentuh tanah. Maka ini semua bermaksud daripada sadal. Maka secara ringkasnya adalah disebutkan di sini bahawa sadal adalah pakaian yang dipakai berbeza daripada sepatutnya dan dilabuhkan tanpa sebarang keperluan ataupun dijatuhkan tanpa sebarang keperluan. Maka ini adalah makruh sebab pakaian itu dijadikan ada tujuan yang tertentu. Contohnya tangan untuk dipakai dan kemudian pada kepala ada cara penggunaan dan sebagainya. Maka dibawakan beberapa hadis yang dibawakan satu hadis yang ke-389. Wa bi ilaihi qala haddatsana Hannad qala haddatsana Qabisatu an Hammad bin Salamah an Isl bin Sufyan an Atha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang manusia anis sadal, daripada sadal, melabuhkan pakaian berbeza daripada cara penggunaan dan pada waktu itu sehingga ianya menjadi menyentuh tanah dan sebagainya. Nabi SAW melarang daripada sadal sewaktu solat. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah yang kita baru baca, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada riwayat Atha daripada Abu Hurairah secara marfu', illa kecuali daripada hadis Isl bin Sufyan. Dan telah berbeza pandangan ahli ilmu berkenaan tentang sadal sewaktu solat. Fakariha ba'duhum, maka sebahagian mengatakan makruh as-sadal sewaktu solat, iaitu melabuhkan pakaian tanpa sebarang keperluan. Waqalu, dan mereka berkata, hakadha tasna'ul yahud, as-sadal ini adalah cara orang Yahudi, Dan tadi ada 3 definisi sadal yang dikongsi. Ada yang mengatakan pada waktu itu sadal memakai baju ataupun jubah, dan pada waktu itu tangan tak dimasukkan dalam bahagian tangan baju dan jubah. Ada mengatakan sadal meletakkan kain pada kepala dan melabuhkan pada bahagian tepi, tidak ditarik ke bahagian depan. Ada mengatakan sadal pada waktu itu adalah memakai kain dan seluar yang berlebihan sehingga pada waktu itu menyeret pada tanah. Kemudian berkata sebahagian, innama kurihas sadlu fi salah, hanya senya sadal dikatakan makruh pada solat ketika mana pada waktu itu idza lam yakun alaihi illa thawbun wahid, ketika mana dia hanya ada satu kain sahaja, satu kain. Maka pada waktu itu kalaulah dia buat begitu, maka akan nampak badannya, dan pada waktu itu ianya dikatakan makruh. Maka kalaulah dipakai, dia hanya ada satu kain dan dipakai kain tersebut daripada arah atas kepala dan tak dijatuhkan pada bahagian depan badan, maka terbuka badan dia. Fa amma idza sadala 'ala al-qamis, sebahagian para ulama berkata kalaulah sadal pada waktu itu dipakai dalam keadaan dia memang ada pakaian lain, fala ba'sa, maka tidaklah makruh. Maka ada sebahagian mengatakan sadal iaitu daripada sudut kain yang diletakkan di atas kepala dan dijatuhkan pada bahagian tepi dikatakan makruh kerana ianya nampak pada waktu itu bahagian tubuh badan, bahagian depan. Tapi kalaulah pada waktu itu memang ada kain dan ada baju yang lain, maka tidaklah makruh. Dan inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Mubarak pada waktu itu mengatakan makruh sadal pada apapun situasi di dalam solat. Bab yang ke-163 berkenaan tentang menyentuh batu-batu sewaktu dalam solat. Zaman dahulu tidak ada kapet, tidak ada mozaik, tidak ada lantai seperti zaman kita. Maka pada waktu itu kadang-kala pada tempat solat adanya batu-batu kecil dan sebagainya. Maka Nabi SAW melarang para sahabat
untuk sentiasa mengalih-alihkan batu ataupun menyentuh batu kecuali ketika mana memang benar-benar perlu. Maka sebab itu dibawakan riwayat babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan makruhnya mashil hasa, menyentuh batu-batu kecil fi solah, sewaktu dalam solat. Tapi kalaulah batu kecil tersebut berada dekat tempat sujud mengganggu, maka tak ada masalah. Ini adalah batu-batu kecil yang pada waktu itu diusik ataupun dialih ataupun disentuh dalam keadaan tak ada keperluan, maka pada waktu itu menjadikan hilangnya khusyuk. Lihat kepada qawata baris yang terakhir. Kenapa Nabi larang daripada menyentuh batu-batu kecil sewaktu solat? Li'annahu yushghilul musalli, kerana itu akan melekakan orang yang sedang solat. Amma qabla tahrim falaysa dakhilan fin nahyi, maka pada sebelum daripada itu Nabi SAW tidak melarang. Maka para sahabat pun dah terbiasa menyentuh batu, mengalihkan batu di awal Islam. Tapi bila datangnya larangan, maka Nabi SAW maklumkan kepada para sahabat, jangan menyentuh batu, mengalihkan batu kecuali jika benar-benar ada keperluan. Jom kita lihat bab yang ke-163, riwayat 390. Wabi ilayhi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri an Abi al-Ahwas an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza qama ahadukum ila salati", apabila salah seorang daripada kamu berdiri untuk salat, fala yamsah, maka janganlah dia menyentuh al-hasa, batu-batu kecil. Al-hasa, batu-batu kecil yang memang ada dekat atas tanah, dekat tempat kita solat dan sebagainya. Fa inna rahmata tuwajihu, kerana sesungguhnya rahmat pada waktu itu menuju ke arah tempat sujud dan pada waktu itu menuju ke arah batu-batu tersebut. Maka Nabi SAW melarang daripada menyentuh batu kerana pada waktu itu ianya mengganggu kekhusyukan solat. Dan orang yang dalam solat pada waktu itu sedang turun kepadanya rahmat. Apabila dia solat dengan khusyuk, apabila dia solat dengan fokus, maka ketika mana dia bermain-main dengan batu, pada waktu itu bergerak mengalihkan batu, maka pada waktu itu hilang rahmat daripadanya disebabkan hilangnya khusyuk yang sepatutnya ada pada orang yang solat. Riwayat 391. Wabi ilayhi qala hadatsana Husain bin Hurayth qala hadatsana Walid bin Muslim an al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Abu Salamah bin Abdurrahman bin an Mu'aykib radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Mu'aykib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an mashil hasa fi salah, berkenaan tentang menyentuh batu kecil sewaktu dalam solat. Faqala, maka sabda Nabi, in kunta la budda fa'ila, maka jika adalah kamu tidak perlu melakukannya, famarratan wahidah, maka hanya sekali. Kalaulah mesti kena buat, kerana batu tu ada dekat tempat sujud, kerana batu itu berada dekat tempat yang pada waktu itu menjadikan kita terduduk atas dia dan sakit, maka sekali sahaja. Maksudnya adalah selagi mana ada benar-benar keperluan, maka tidak masalah untuk mengalihkan batu-batu kecil tersebut. Tapi kalaulah sehingga melalaikan daripada solat, mengganggu khusyuk solat, maka itu adalah yang dilarang. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sahih dan di dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Ali bin Abi Talib, Hudzaifah ibn al-Yaman, Jabir bin Abdullah, Mu'aykib radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Dzar adalah hadis yang hasan dan sungguh telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya makruh al-masha, menyentuh dan mengalihkan batu sewaktu dalam solat. Waqal, dan sabda Nabi, in kunta la budda fa'ilan, jika adalah kamu tidak perlu untuk melakukannya, maka hanya sekali, ataupun dalam kurungan selagi mana benar-benar ada keperluan, maka tak mengapa.
Tapi kalaulah sekadar nak main begitu sahaja, maka ianya pada waktu itu adalah tidak boleh dan ianya adalah makruh. Ka'annahu ruya, seolah-olah diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelonggaran untuk melakukannya sekali, dan di atas inilah amalan para ulama. Bab yang ke-164, muka surat 253, berkenaan tentang makruh meniup-niup sewaktu solat. Sewaktu solat, pada waktu itu meniup-niup, maka ianya adalah makruh. Menghembus meniup. Contohnya pada waktu itu nampak ada semut ke, ataupun nampak pada waktu itu ada sesuatu, kita pun tiup tengah solat, maka ianya adalah makruh. Lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, berkenaan tentang kalaulah seseorang itu berdiham maka adakah boleh? Ianya bukanlah meniup, tapi pada waktu itu berdiham, nak membetulkan tekak maka pada waktu itu adakah boleh? Maka dalam mazhab Syafi'i, berdiham-diham pada waktu itu adalah boleh jika benar-benar ada keperluan untuk sehingga tak boleh membaca Al-Fatihah. Sebab itu kalaulah kita lihat pada baris yang ketiga, wal uzru ka'an husira 'anil qira'ah li istima'il balgham, maka ketika mana tak boleh baca, yang tak boleh baca pun pada waktu itu adalah Al-Fatihah. Sebab dalam mazhab Syafi'i membaca surah adalah sunat, maka boleh untuk berdihim untuk membetulkan suara yang tak terkeluar ataupun tersangkut untuk bacaan Al-Fatihah. Dan itu pun adalah untuk imam. Maka disebut di sini an-tanahnuh lil uzri sahih innama yatahaqqaqu fi haqqil imam. Sebab imam yang pada waktu itu perlu baca dengan kuat, maka itu hanya untuk imam berdihim, dan pada waktu itu nak membetulkan suara yang tersangkut akibat akibat daripada kahak dan sebagainya. Tapi kalaulah selalu sangat berdihim, maka ada sebahagian para ulama Syafi'i menyebut ianya adalah makruh, sehingga ada yang menyebut ianya boleh membatalkan solat. Sehingga ada menyebut ianya boleh membatalkan solat bila berdihim terlalu banyak, lebih daripada keperluan, kerana dikhawatiri pada waktu itu boleh membawa kepada perkataan yang boleh difahami dan lain-lain. Okey, bab yang ke-164 berkenaan tentang menghembus dan meniup sesuatu dalam solat. Makruh, tak boleh. Bab kata Imam Tirmizi pada riwayat 392, wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Abbad bin al-Awwam qala akhbarana Maimun Abu Hamzah an Abi Salih maula Talha an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat gulaman, ada seorang budak kecil, lana milik kami, iaitu milik Ummu Salamah, yuqalu lahu Aflah, yang mana beliau dipanggil dengan panggilan Aflah. Iza sajada, apabila Aflah ni nak sujud, nafakha, dia menghembus. Pada waktu itu nak meniup debu, nak meniup tanah, dia pun hembus ketika mana nak sujud. Faqal, maka Nabi menegur, ya Aflah, wahai Aflah, tarrib wajhak, maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda, tarrib wajhak, berdebulah wajah kamu. Itu adalah cara menyebut ataupun cara penggunaan oleh orang-orang Arab. Lihat kepada Sahara, apakah maksud daripada tarik wajah, debukanlah wajah kamu. Maka kita lihat kepada Sahara, maka ianya adalah ausilhu ila turab. Maksudnya adalah sentuhkan sentuhkan wajah kamu pada debu, sentuhkan wajah kamu pada tanah. Tarik wajah, ataupun terjemahannya boleh sebut sampaikan wajah kamu pada debu. Kenapa? Fa innahu aqrabu ila tadarru, kerana ianya adalah lebih dekat kepada tawaduk dan lebih banyak pahala. Kenapa nak risau wajah akan kotor dan sebagainya? Sampaikan wajah kamu ke debu, sampaikan wajah kamu ke tanah, wahai Aflah. Maka daripada sini Nabi SAW menegur, tak perlu nak menghembus-hembus dan meniup-niup debu ataupun tanah, kerana pada waktu itu sampaikanlah wajah kamu ke tanah,
Kerana itulah tuntutan dan itulah yang sepatutnya supaya lebih tawaduk dan lebih dekat pada waktu itu untuk mendapat ganjaran dan pahala yang besar. Maka makruh untuk menghembus-hembus dan meniup-niup dalam solat. Aflah namanya adalah zazan. Ada yang mengatakan namanya adalah zazan. Berkata Ahmad bin Mani, kariha Abbadun, Abbad yang merupakan perawi, yang kita nampak perawi kedua namanya Abbad bin Awam. Abbad pada waktu itu mengatakan makruh menghembus-hembus dalam solat. Dan berkata Abbad, in nafakha, kalaulah seseorang itu menghembus dan meniup-niup dalam solat, taklah batal solatnya. Berkata Ahmad bin Mani, dan inilah yang menjadi pegangan kami bahawa menghembus adalah makruh tetapi tidak membatalkan solat. Berkata Imam Tirmizi, dan telah meriwayatkan sebahagian daripada para ulama daripada Abu Hamzah hadis ini, dan beliau berkata, maula lana yuqalu lahu Rabah. Di tempat Aflah maka ada perawi menyebut namanya adalah Rabah. Maka ada mengatakan Aflah, ada mengatakan Rabah, hamba milik kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala hadatsana Hammad bin Zaid an Maimun an Hamzah bi hadzal isnad nahwa wa qala ghulamul lana yuqalu Rabah, hamba milik kami ataupun budak kecil milik kami yang dipanggil sebagai Rabah. Berkata Imam Tirmizi, dan hadis Ummu Salamah sanadnya tidaklah begitu kuat, dan Maimun Abu Hamzah sebahagian telah mendhaifkan beliau. Waqtalafa, dan telah berbeza pendapat di kalangan ahli ilmu berkenaan tentang perbuatan menghembus sewaktu solat, kata Imam Tirmizi. Maka sebahagian berkata, inna fakha fis salah istaqbala salah. Kalaulah seseorang itu menghembus-hembus, meniup-niup sewaktu solat, dia perlu ulang balik solat dia, kerana itu membatalkan solat. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan ahli Kufah, iaitu Imam Abu Hanifah. Sebahagian pula berkata, ianya adalah makruh sewaktu solat. Namun jika dihembus pada waktu solat, tidaklah membatalkan solat. Dan inilah pandangan Ahmad dan Ishaq. Begitu juga pada waktu itu dalam mazhab Syafi'i, kalaulah menghembus, maka pada waktu itu ianya adalah makruh. Namun kalaulah terlalu banyak sehingga pada waktu itu mengeluarkan apa bunyi, apa huruf dan sebagainya, ada sebahagian mengatakan pada waktu itu boleh merosakkan salat. Bab yang ke-165 berkenaan tentang larangan daripada ikhtisar. Ikhtisar. Apakah maksud ikhtisar? Wada'ul yad 'alal khasirah. Meletakkan tangan ataupun mencekakkan tangan pada bahagian sisi badan. Meletakkan tangan sewaktu solat pada bahagian sisi badan, pada bahagian tepi badan, maka ini adalah hadis dan riwayat berkenaan tentangnya. Kata Imam Tirmizi, babu maja'a, bab pada hadis yang dan riwayat yang telah datang berkenaan an-nahyi, melarang daripada meletakkan tangan, al-ikhtisar, meletakkan tangan pada bahagian sisi badan, pada rusuk badan, fi solat, sewaktu solat. Maka gariskan bawah itu, wada'ul yad 'alal khasirah. Okey. Lihat kepada Arafah baris yang ke-5. Maka kata para ulama berkenaan tentang maksud al-ikhtisar, maka pada waktu itu mempunyai beberapa pandangan ulama. Apakah maksud daripada ikhtisar? Ada yang mengatakan pada waktu itu ianya adalah al-ikhtisaru fil qiraah, memendekkan bacaan sewaktu salat. Ada mengatakan begitu. Ada juga mengatakan pada waktu itu adalah akhizan al-mukhsarah fi yadih. Pada waktu itu memegang sesuatu pada tangan. Ada mengatakan maksud daripada al-ikhtisar meletakkan tangan pada rusuk. Maka ianya mempunyai pelbagai daripada perbezaan pendapat, dan yang paling kuat adalah yang ketiga, meletakkan tangan pada rusuk. Apakah hadisnya? Jom kita lihat. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Usamah an Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, an yusalli ar-rajulu, seseorang itu solat mukhtasira, dalam keadaan meletakkan tangannya pada rusuk badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang.
Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan pada waktu itu makruh al-ikhtisar fi salah, meletakkan tangan pada rusuk sewaktu daripada solat. Maka Imam Tirmizi sendiri menerangkan apakah maksud ikhtisar yang beliau maksudkan. Maka kata Imam Tirmizi, al-ikhtisaru ay yada'a ar-rajulu yadahu, seseorang itu sewaktu solat dia meletakkan tangan ala khasiratihi, pada rusuknya, pada tepinya, tepi badannya sewaktu solat. Maka kalaulah contohnya ketika mana berdiri, sepatutnya meletakkan tangan di bawah dada, dia meletakkan pada rusuk dan pada kiri kanan badan dia. Ataupun ketika mana sujud meletakkan begitu, ataupun ketika mana rukuk meletakkan tangan begitu, maka ianya tidaklah membatalkan solat, namun pada waktu itu makruh dan perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang mengatakan pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa kariha ba'duhum an yamshiya ar-rajulu mukhtasira. Bahkan ada yang mengatakan makruh luar daripada solat berjalan meletakkan tangan pada rusuk, maka itu adalah makruh, sebahagian para ulama menyebut. Wa yurwa, dan diriwayatkan itu adalah cara iblis berjalan. Iblis berjalan meletakkan tangan pada rusuk. Tangan pada rusuk itu adalah cara iblis berjalan. Bab yang ke-166 berkenaan tentang makruh sentiasa memegang rambut ataupun baju sewaktu daripada solat, ketika mana solat. Bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fi karahiyatika fi sya'r, pada makruhnya sentiasa memegang rambut sewaktu solat. Dia sibuk pegang rambut dia sibuk main dengan rambut dia ketika mana solat, maka ianya adalah pada waktu itu makruh. Al-kaf maksudnya adalah menahan. Maka menahan, memegang, menyapu rambut sentiasa ketika mana solat itu adalah makruh, melambangkan pada waktu itu tidak khusyuk. Lihat kepada Sahara, apakah maksud al-kaf? Imma bimakna al-jama' atau bimakna al-mana'. Maksudnya memegang, pada waktu itu sentiasa menghalang rambut, membetulkan rambut, ianya adalah makruh. Bab yang ke-394, wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj an Imran bin Musa an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi an Abi Rafi' radhiyallahu taala anhum, daripada Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu annahu marra bil Hasan ibn Ali, bahawa beliau telah melewati Hasan bin Ali, wa huwa yusalli, pada waktu itu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sedang salat. Wa qad aqasa, dan pada waktu itu Hasan bin Ali telah membuka dhafratahu, tocang pada kepalanya, gumpalan rambut pada kepalanya. Orang-orang dulu sebahagiannya bila rambut terlalu panjang, mereka menjadikan dalam bentuk tocang, dan mereka pada waktu itu gabungkan rambut. Kerana zaman dulu bukan senang pada waktu itu nak menjumpai air untuk membersihkan rambut, maka diikat sekali supaya debu-debu ataupun pasir ataupun tanah pada waktu itu tidak masuk ke dalam setiap helai rambut. Tapi Hasan bin Ali, dia akan buka ikatan tersebut ketika mana solat. Dan pada waktu itu beliau letakkan pada tengkuknya, fahallaha, dan beliau pada waktu itu jatuhkan pada tengkuknya. Dia akan bukakan ikatan rambutnya ketika mana solat. Faltafata ilaihi al-Hasan, maka Allahumma salli ala sayyidina Hasan bin Ali, ketika mana nampak Abu Rafi' buat begitu, maka faltafata ilaihi al-Hasan mughdaba, maka pada waktu itu Hasan pergi kepada Abu Rafi' dalam keadaan marah. Kenapa buat macam tu? Maka berkata Abu Rafi', aqbil ala salati, salatlah wahai Hasan bin Ali, wala taghdab, jangan marah, kerana aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zalika kiflu syaitan, maka ianya adalah timbangan syaitan, maka ianya adalah tempat duduk syaitan, timbangan syaitan, tempat syaitan berada. Maka sebab itu menahan rambut, sama ada menahan rambut bermaksud menyapu rambut ataupun menahan rambut pada waktu itu dalam bentuk gumpalan dan ikatan, maka pada waktu itu Nabi SAW tidak suka. Maka kata Abu Rafi', kalau solat beliau akan buka.
Walaupun pada waktu itu jika rambut terlalu panjang, maka akan diikatkan sekali, dikumpulkan sekali. Tapi waktu solat Nabi SAW suruh buka, kata Abu Rafiq kepada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dan Hasan bin Ali dia tak dengar hadis tersebut. Maka sebab itu dia menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang pada waktu itu sia-sia. Sebab itu beliau rasa marah ketika mana nampak perkara tersebut. Kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Salamah Abdurrahman bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Rafi' adalah hadis yang hasan dan beramal atas hadis ini adalah di sisi ahli ilmu. Karihu, mereka mengatakan makruh untuk seseorang itu solat dalam keadaan rambutnya diikat ataupun dikumpulkan setempat. Dan Imran bin Musa adalah Al-Qurashi Al-Makki dan beliau adalah adik-beradik dengan Ayub bin Musa. Maka ini untuk lelaki. Pada waktu itu dia perlu menghuraikan rambutnya ketika mana rambutnya panjang. Kan kadang-kadang ada lelaki yang pada waktu itu rambutnya panjang. Bahkan Nabi SAW kerap panjang rambut baginda hingga ke bahu. Kita dah pernah baca dalam Syama'il. Maka ketika mana bermusafir dan sebagainya, orang-orang Arab dulu mereka ikatkan sekali, kumpulkan sekali rambut mereka lagi-lagi waktu musafir, supaya pada waktu itu tidak kena debu, tidak kena pasir sewaktu bermusafir. Mereka ikatkan sekali. Tapi waktu solat, maka sunnah untuk menjatuhkan rambut tersebut tidak dibiarkan begitu, kerana itu termasuk dalam al-kafu, menahan rambut sewaktu solat. Bab yang ke-168 berkenaan tentang at-takhasyu' fi shalah. Bab majaa, bab pada waktu itu. Sebab itu lihat kepada qawata. Baris yang pertama, huwa khasum birrijal dunan nisa. Kena buka ikatan rambut itu adalah khas untuk lelaki yang berambut panjang, bukannya untuk wanita. Adapun pada wanita pada waktu itu, dia perlu untuk menyembunyikan rambutnya dengan cara dikumpulkan dan diikat sekali dan sebagainya. Bab berkenaan tentang takhasyu' ketika mana solat, berkenaan tentang khusyuk. Maka riwayat 395, wa bi ilai qala hadatsana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Abdullah bin Mubarak qala hadatsana Lais bin Sa'd qala hadatsana Abdul Rabbih bin Sa'id an Imran bin Abi Anas an Abdullah bin Nafi' bin al-Amya an Rabi'ah bin al-Harith an al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mathna mathna, salat itu dua rakaat. Salat yang dua rakaat. Tasyahudun fi kulli rak'atain, adanya tasyahud pada setiap dua rakaat. Wa takhasyu', ini dalilnya, solat itu perlukan kepada khusyuk, dan tadarru' perlukan kepada tadarru', wa tamaskun, dan juga perlukan kepada berada pada tidak banyak bergerak dan sebagainya. Wa tuqni'u yadaik yaqulu tarfa'uhuma ila rabbik mustaqbilan bi butunihima wajhak. Maka sabda Nabi SAW, wa tuqni'u yadaik, kita boleh lihat kepada qawata, dua baris daripada bawah. Apakah maksudnya iqna'ul yadain? Maka pada waktu itu mengangkat tangan sewaktu daripada doa. Wa tuqni'u yadaik ay tarfa'uhuma, mengangkat tangan ketika mana berdoa. Mustaqbilan bi butunihima, dan pada waktu itu tapak tangan tadi menghadap kepada muka ketika mana berdoa. Dan pada waktu itu berkata, ya Rabb, wahai Allah, ya Rabb, wahai Allah. Wa man yaf'al dhalika, dan orang yang pada waktu itu tidak solat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tadarru', dalam keadaan tetap tubuh badannya, maka fahuwa kadza wa kadza, maka tidak sempurna, fahuwa khidaj, tidak sempurna solatnya. Maka dalam hadis ini Nabi menyebut ketika mana solat perlu ada khusyuk, perlu ada tadarru', dalam keadaan merendah diri, perlu ada tamaskun, tetap anggota solat ketika mana solat. Berkata Imam Tirmizi, wa qala ghairu Ibn al-Mubarak, berkatalah kebanyakan para ulama selain daripada Abdullah bin Mubarak pada hadis ini, man lam yaf'al zalika, maksud daripada sabdaan Nabi fahuwa kadza wa kadza tadi adalah barang siapa yang tak solat begini, fahuwa khidaj, maka tidak sempurna solatnya. Berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Imam Bukhari berkata, Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdul Rabbih bin Sa'id, lalu beliau telah melakukan kesilapan pada banyak tempat. Perawi yang bernama
Abdul Rabbuh bin Sa'id. Beliau telah melakukan banyak kesilapan. Maka kadangkala beliau berkata daripada Anas, daripada Abu Anas, daripada Anas bin Abi Anas, dan itu adalah Imran bin Abi Anas. Dan kadangkala beliau berkata daripada Abdullah bin Haris, padahal yang sebenarnya adalah Abdullah bin Nafi' bin Amya' daripada Rabi'ah bin Haris. Maka perawi yang bernama Abdul Rabbuh, beliau banyak kali melakukan kesilapan dalam menukilkan nama-nama perawi. Berkata Syu'bah daripada Abdullah bin Haris, daripada Muttalib, daripada Nabi SAW. Dan sesungguhnya yang betul adalah daripada bukan Abdullah, tapi daripada Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib, daripada Fadl bin Abbas, daripada Nabi SAW. Berkata Imam Tirmizi, dan hadis Lais bin Sa'ad adalah hadis yang kita baca tadi adalah sanad yang lebih sahih berbanding daripada sanad Syu'bah. Maka kita nampak di sini kadangkala kesilapan pada menuturkan nama perawi menjadikan pada waktu itu sanad tersebut ditolak oleh para ulama hadis. Bab yang ke-168 berkenaan tentang tashbih sewaktu solat. Bab ma jaa fi karahiyati tashbih. Bab pada apa yang telah datang daripada hadis dan riwayat berkenaan tentang makruhnya melakukan tashbih bainal asabi', di antara jari jemari ketika mana solat. Makruh, waktu solat adalah makruh. Luar daripada solat, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan pada waktu itu makruh, ada yang mengatakan tidak. Bahkan dalam hadis nanti kita nampak, walaupun bukan dalam solat, dalam perjalanan nak menuju solat, maka Nabi SAW dah tegur untuk tidak melakukan begini. Jom kita lihat riwayatnya. 396. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais bin Sa'd an Ibn Ajlan an Sa'id al-Makburi an rajulin an Ka'ab bin Ujrah, daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu berwuduk, fa ahsana wudu'ah, dan dia telah berwuduk dengan sebaik-baiknya, thumma kharaja, kemudian dia keluar daripada rumahnya, amidan ilal masjid, bertujuan nak pergi masjid. Maka dalam perjalanan nak pergi masjid lagi, sabda Nabi, fala yushabbakanna baina asabi'i, janganlah dia melakukan tashbih di antara jari jemari dia. Fa innahu fi salah, kerana orang yang dalam perjalanan ke masjid sudah berada dalam keadaan solat. Maka dalam keadaan nak pergi ke masjid, jangan melakukan tashbih. Adapun selain daripada itu, para ulama berbeza pendapat. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan lebih daripada seorang daripada Ibnu Ajlan seperti hadis Lais, dan telah meriwayatkan syarik daripada Muhammad bin Ajlan daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama ini. Dan hadis syarik ghairu mahfuz, tidaklah begitu kuat dan tidaklah begitu terpelihara. Bab yang ke-169 berkenaan tentang lamanya berdiri sewaktu solat. Bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang lamanya berdiri sewaktu solat. Maka para ulama berbeza pendapat berkenaan tentang mana satu afdal, adakah diri lama ataupun memperbanyakkan rakaat. Sebab kalau diri lama tak banyak rakaat, kalaulah banyak rakaat, maka pada waktu itu berdiri tak lama. Mana satu afdal? Memperbanyakkan rakaat ataupun berdiri lama? Para ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya berdiri lama adalah lebih afdal. Jom kita lihat hadis-hadisnya. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qila, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu salati afdal, solat manakah yang paling afdal? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulul kunut, lamanya kunut, lamanya berdiri. Maka berdiri lama dalam solat walaupun tak banyak rakaat, itu lebih afdal. Al-kunut dalam bahasa Arab ada banyak makna. Yang dimaksudkan di sini adalah berdiri. Lihat kepada sahara baris yang pertama, maka al-kunut datang bermakna taat, datang bermakna khusyuk, datang bermakna solat, datang bermakna doa, ibadah, berdiri dan juga tenang dan sebagainya. Maka yang dimaksudkan di sini adalah pada waktu itu
berdiri lama dalam solat adalah lebih baik daripada memperbanyakkan rakaat. Sebab itu Nabi punya solat, Nabi berdiri lebih lama berbanding dengan memperbanyakkan rakaat. Dan di dalam bab ini kata Imam Tirmizi ada riwayat lebih kurang sama daripada Abdullah bin Hubshi dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada lebih daripada satu sanad daripada Jabir bin Abdullah. Bab yang ke-170 berkenaan tentang memperbanyakkan rukuk dan sujud. Memperbanyakkan rukuk dan sujud bermaksud memperbanyakkan rakaat. Maka ini ada juga pandangan berdasarkan hadis ini, kata para ulama, memperbanyakkan rakaat lebih afdal daripada memanjangkan berdiri. Tadi riwayat berkenaan tentang memanjangkan berdiri, di sini berkenaan tentang memperbanyakkan rakaat dengan apa istilah memperbanyakkan rukuk dan sujud. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Ammar qala hadatsana Walid bin Muslim al-Auza'i qala hadatsani Walid bin Hisham al-Mu'ayti qala hadatsani Ma'dan bin Talhat al-Ya'mari qala laqitu Thauban. Berkata Ma'dan, aku telah berjumpa dengan sahabat Nabi Thauban radhiyallahu anhum, yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW. Faqultu lahu, maka aku telah berkata kepada Thauban, dullani ala amalin, tunjukkan aku kepada satu amalan yang boleh memberi yanfa'ni Allahu bih, yang Allah akan memberi manfaat melalui amalan tersebut kepadaku, wa yudkhilni Allahul jannah, minta maaf, dan Allah memasukkan aku ke dalam syurga melalui amalan tersebut. Fasakata, maka Thauban radhiyallahu anhu telah berdiam untuk tempoh beberapa ketika. Thumma altafata ilayya, kemudian Thauban telah berpaling kepadaku seraya berkata, alaika bis sujud, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Thauban radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yasjudu lillahi sajdatan, yang melakukan sujud kepada Allah, illa kecuali rafa'ahu Allahu biha darajah, Allah angkat kedudukannya, wa hatta anhu biha khati'ah, dan Allah ampunkan dosanya. Setiap kali sujud ditinggikan darjat dan diampunkan dosa. Maka kata Thauban, kalaulah engkau nakkan kebaikan, banyakkan sujud. Maka ini menjadi dalil untuk sebahagian para ulama memperbanyakkan sujud, memperbanyakkan rakaat dan rukuk. Itu lebih baik daripada berdiri lama dan sedikitnya rakaat, rukuk dan sujud. Berkata Ma'dan, lalu kemudiannya aku telah berjumpa dengan Abu Darda. Aku telah bertanya soalan yang sama aku pernah bertanya kepada Thauban. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu memberikan jawapan yang sama. Fa'alaika bis sujud, lazimkanlah diri kamu untuk memperbanyakkan sujud. Kerana sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yasjudu lillahi sajdah, yang melakukan sujud kerana Allah, kecuali Allah tinggikan darjatnya, wa hatta anhu biha khati'ah, dan Allah ampunkan daripadanya disebabkan sujud tadi pada waktu itu dosanya. Dan di dalam bab ini daripada Abu Hurairah dan juga Abu Fatimah radhiyallahu anhuma, berkata Imam Tirmizi, hadis Thauban dan Abu Darda berkenaan tentang memperbanyakkan rukuk dan sujud dalam kurungan, iaitu memperbanyakkan rakaat, adalah hadis yang hasan sahih, dan para ulama telah berbeza pendapat tentang perkara ini. Sebahagian berkata solat dengan berdiri lama adalah lebih afdal daripada memperbanyakkan rukuk dan sujud. Sebahagian pula berkata memperbanyakkan rukuk dan sujud adalah lebih afdal daripada berdiri lama. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi SAW tentang perkara ini kedua-dua hadis. Walam yaqdi fihi bisyai', dan Nabi tidak menentukan dengan jelas mana satu lebih afdal. Berkata Ishaq bin Rahway, adapun pada waktu siang maka memperbanyakkan rukuk dan sujud adalah lebih afdal, sementara pada waktu malam pula solat dengan berdiri lama lebih afdal, kecuali kalaulah seseorang itu memang mempunyai bilangan rakaat yang tertentu pada waktu malam, maka hendaklah dia melakukannya. Fakathratur rukuk was sujud, maka kata Ishaq bin Rahway, pada waktu malam memperbanyakkan rukuk dan sujud pada waktu itu adalah lebih aku sukai, kalaulah memang dia ada bilangan rakaat yang tertentu.
Contohnya ada orang kata, aku nak solat pada waktu tu, contohnya 30 rakaat. Dia contoh. Dan memang menjadi wazifah dia. Satu rakaat dia nak baca contohnya satu muka. Dia dah ada dia punya bilangan khusus dia. Maka tak mengapa pada waktu malam memperbanyakkan rukuk itu lebih afdal dan sujud. Tapi kalaulah seseorang itu umum, maka kata Ishaq bin Rahway, waktu siang banyakkan rakaat itu lebih afdal. Kita bincang daripada afdal. Adapun boleh, semua boleh. Dan pada waktu malam memanjangkan rakaat adalah lebih afdal, kata Ishaq bin Rahway. Li'annahu ya'ti ala juz'ih, kerana orang tersebut dia melakukan amalan yang sudah menjadi kebiasaannya. Wa qad rabiha, dan sungguh telah beruntung, telah beroleh keuntungan yang besar orang yang memperbanyakkan rukuk dan sujud. Rabiha maksudnya dapat pahala yang banyak apabila dia memperbanyakkan rakaat, memperbanyakkan rukuk dan sujud. Berkata Imam Tirmizi, wa innama qala Ishaq hadza, dan Ishaq bin Rahway berpandangan seperti ini kerana itulah disebutkan tentang solat Nabi pada waktu malam. Nabi SAW punya solat pada waktu malam, usifatulul qiyam, digambarkan solat Nabi pada waktu malam Nabi berdiri lama. Wa amma bin nahar, ada pula pada waktu siang tidak disebutkan dengan jelas dalam hadis berkenaan tentang solat Nabi. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Ishaq bin Rahway, perlu untuk memperbanyakkan rukuk dan sujud. Bab yang ke-171 berkenaan tentang boleh membunuh kalajengking dan juga ular sewaktu dalam solat. Maka ada riwayat dia, sebab ianya binatang yang berbisa, maka boleh membunuh ular dan juga kalajengking dalam solat. Cuma, adakah membunuh ular dan kalajengking dalam solat membatalkan solat ataupun tidak? Ada mengatakan tak batal sebab Nabi suruh. Ada mengatakan batal, dan dalam mazhab Syafi'i batal kerana pergerakan yang banyak. Jom kita lihat riwayat 2399. Wa bi ilai qala sana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ulayya an Ali bin al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Damdam ibn Jaus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan biqatlil aswadain, untuk bunuh dua benda hitam. Apakah dua benda hitam tersebut? Sewaktu dalam solat, al-hayyah, nampak ular, bunuh ular walaupun dalam solat. Wal aqrab, dan kalajengking, sebab ianya adalah binatang yang berbisa. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Abu Rafi' radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan lagi sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan juga selain daripada mereka, dan inilah pandangan Ahmad dan juga Ishaq bin Rahway. Sementara itu sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan makruh membunuh ular dan juga kalajengking ketika mana sedang solat, dalam kurungan selagi mana tak mengganggu. Bila binatang tu tak ganggu, tak payah bunuh, kerana pada waktu itu ianya menjadikan hilangnya khusyuk dan boleh membatalkan solat. Kata Ibrahim, inna fi salati la syughla, sesungguhnya solat ini dia ada kesibukan dia. Dia tak adalah masa nak pergi kejar ular, bunuh ular dan sebagainya. Wal qaulul awwal asah, namun Imam Tirmizi memilih pandangan yang pertama, iaitu boleh untuk bunuh ular dan juga kalajengking. Namun para ulama menyebut seperti yang ada dalam Sahara baris yang keempat gariskan, pada waktu itu boleh bunuh. Kalaulah perbuatan tak banyak, tak batal solat. Kalaulah membunuh ular dan kalajengking perbuatan banyak, ianya adalah membatalkan solat. Kita sambung berkenaan tentang sujud sahwi selepas daripada ini, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa balik pada jam 7.40 pagi kepada yang berkelapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.